Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita telah membacakan ayat yang pertama dan kedua dari surah Al-Baqarah, dan insya-Allah kita akan menyambung bacaan kita daripada ayat yang ketiga sampai ke 5. Tapi kita baca daripada awal juga, huraian dia tu lepas pada tu Kita baca daripada ayat yang pertama, kita hurai bermula daripada ayat yang ketiga. Sebab ayat 1, 2 tu kita dah sebut dulu Sama-sama kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim.
Maksudnya alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitulah mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib dan mereka yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada kamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum, serta mereka yakin akan adanya kehidupan hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 2 minggu yang lalu kita telah menerangkan 2 ayat dari surah Al-Baqarah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan huruf yang terputus-putus. Alif lam mim. Dan alif lam mim ini dia adalah kata-kata Allah, firman Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memberi makna pada ayat yang pertama ini. Begitulah dengan huruf-huruf yang ada di awal surah yang lain. Seterusnya Allah Ta'ala menerangkan kepada kita pula tentang Al-Kitab. Dzalikal kitab, iaitulah kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran ini wajib kita yakini tanpa ada keraguan, dan tidak boleh ada keraguan kepada kitab yang Allah Ta'ala turunkan ini meletakkan kita di dalam golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, di mana kitab Al-Quran ini hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tuhan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ini mesti diletakkan terlebih dahulu di dalam diri kita masing-masing. Kita nak baca banyak lagi ayat ni, 6,236 ayat. Kita baru baca surah Al-Fatihah 7 ayat, campur dengan surah Al-Baqarah 2 ayat, baru baca 9 ayat. 9 ayat kita hurai. Banyak lagi ayat yang akan kita baca, dan banyak berkait dengan hukum hakam, yang berkait dengan ibadah, yang berkait dengan muamalah, yang berkait dengan urusan-urusan keduniaan,
Urusan-urusan berkait dengan keimanan, ketuhanan, banyak tuan-tuan sekalian ayat-ayat Allah. Dan jangan kita hanya beriman dengan beberapa ayat saja. Kita kena beriman belaka, dan kita kena yakin belaka. Hak ni kena faham dulu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ayat yang kedua ni, mari ayat yang kedua. Hak yang pertama tu kita tak tahu makna kerja dia dah, Allah Ta'ala. Mari ayat yang kedua surah Baqarah tu, dia khabar tu mula-mula sekali. Ni kitab ni menjadi petunjuk kepada kamu, orang-orang yang bertakwa. Orang tak bertakwa tak usah ceritalah tuan-tuan sekalian. Orang yang tak beriman tak usah cerita ke dia. Kita suruh orang kafir dan dia tak mau pakar. Kita suruh orang munafik, dia tak mau pakar juga. Orang munafik dia tidak ada iman. Dia zahirnya Islam, zahirnya semayang, puasa, zakat dan haji, tapi dalam hati dia tak mau terima, tak suka sebenarnya dengan Islam, dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, dengan ajaran Quran. Kita jangan ada lagu tu dah. InsyaAllah kita semua ni tuan-tuan sekalian orang beriman belaka. InsyaAllah kita semua orang beriman, tak ada orang munafik insyaAllah. Hak munafik ni Allah Ta'ala je tahu. Allah Ta'ala tahu. Tapi kita cerita ni bukan kita nak suruh tunjuk orang tu orang ni. Jangan tunjuk orang tu orang ni. Masing-masing cek diri kita tuan-tuan sekalian, gitu. Jangan. Kita ni banyak suka tuduh-tuduh ni, tunjuk orang. Dah. Tuan-tuan sekalian, diri kita dulu mula-mula sekali. Bila Allah Ta'ala khabar tu, hudal lil muttaqin, dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kita tengok, kita jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita ni orang yang bertakwa ataupun tidak kepada Allah Ta'ala. Kita dah sebut, takwa ni tuan-tuan sekalian, dia suatu perkara yang sangat besar. Ya, takwa ni besar. Besar tak besar tuan-tuan sekalian? Tiap-tiap hari Jumaat mesti disebutkan dalam khutbah. Menjadi rukun khutbah. Ittaqullah, bukan zaman kita baru. Daripada zaman Nabi, tuan-tuan sekalian, setiap minggu wajib diperingatkan kepada semua orang Islam ni, orang yang beriman ni, supaya ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebut sama hak tu. Hak tulis ya. Tak boleh tukar lain tak? Tak. Tukar rahmatan lil alamin. Jadi hukum khutbah pula. Dah jadi. Dah. Tidak terletak. Ayat Quran kat rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayat Quran tu. Ayat Quran. Tapi dah Allah Ta'ala suruh ittaqullah. Jadi rukun kepada khutbah. Rukun kepada khutbah. Ayat penting ni. Bahkan hari Jumaat semua orang kena mari. Orang lelaki lah. Wajib atas dia duduk dengar. Orang kata nak khabar, duduk diam bawah. Dengar orang kata nak khabar. Cakap dah ni. Suruh. Nak ayat penting, nak ayat penting. Ittaqullah. Hak tu hak dalam khutbah setiap minggu. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dengan isteri baginda pesan, bertakwalah kepada Allah. Dengan sahabat-sahabat baginda, Nabi pesan, ittaqullah. Nak ayat penting, takwa. Takwa ni kalau cara mudah kita ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Hal tu secara mudah. Bila seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala akan naik.
Darjat kita di sisi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tengok harta kita. Allah Ta'ala tak tengok pakat kita. Allah Ta'ala tak tengok rupa parah kita. Allah Ta'ala tak tengok keturunan kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, tidak melihat kepada harta benda kamu, tetapi dia melihat kepada hati-hati kamu dan amalan-amalan yang kamu lakukan. Takwa ni tuan-tuan sekalian bukan duduk luar. Takwa bukan kabur-kabur aku ni orang yang bertakwa dah. At-taqwa hahuna. Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa duduk dalam hati ni. Rasulullah tunjuk gini. At-taqwa hahuna. Duduk sini. Takwa duduk dalam hati. Banyaklah tafsiran takwa tu. Dalam ayat Quran sendiri ada beberapa tafsiran. Yang ditafsirkan oleh Allah Ta'ala. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa, dia pasti orang yang beriman. Pasti orang yang beriman. Orang yang beriman, ada pula tahap-tahap takwa dia. Dan orang yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, kalau ikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata takwa ni al-khawfu minal jalil, takut pada Tuhan yang Maha Besar, wal amalu bit tanzil, beramal dengan kitab Quran. Disebut kepada kita wal isti'dadu li yaumir rahil, persediaan untuk hari kamu dipindahkan dari alam dunia alam akhirat. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat, ada persiapan. Warida bil qalil, redha dengan yang sedikit. Allah Ta'ala beri kepada kamu sekian benda. Qada Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala kepada kita, terima redha dengan hati yang redha kepada Allah, maka itu takwa. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada sahabat, apa itu hakikat takwa? Sahabat tu bertanya balik kepada Sayyidina Umar, bagaimanakah Umar berjalan di malam yang gelap gelita, jalan tu pula penuh dengan onok-onok dan duri, lagu mana nak jalan? Maka kata Sayyidina Umar, tentulah dalam keadaan berhati-hati, takut terpijak duri. Maka kata sahabat, itulah dia takwa kepada Allah. Maka tuan-tuan sekalian, kita ni hidup atas muka bumi ni, Allah Ta'ala datangkan ujian macam-macam. Dalam kehidupan kita ni macam-macam perkara ada. Maka tuan-tuan sekalian perlu berhati-hati dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala suruh, hati-hati. Yang larang ditinggalkan, yang disuruh dia buat. Takwa kepada Allah. Itu takwa kepada Allah. Baik, dalam ayat ni, selepas hudal lil muttaqin, Allah Ta'ala sebut tuan-tuan sekalian beberapa perkara yang menjadi pokok dan asas, yang menunjukkan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Ciri orang bertakwa kepada Allah. Ni perkara pokok. Nanti ada lagi. Ni sebahagian je. Dalam surah Baqarah ni juga lagi akan dinyatakan kepada kita tentang ciri orang bertakwa lagi. Tapi kalau hak ni tak ada, hak lain tak pakai.
Contoh buat baik ke anak beranak. Tak. Tapi kalau jenis dak mayang buat baik ke anak beranak, bagus dah tu. Dak beriman pada hari akhirat, dak keluar zakat, dak beriman dengan Quran, dak pakai baik setara mana tu. Dak pakai. Sebab ni pokok. Okay. Asas dia. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Baik. Apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketiga. Tu. Alladzina, iaitulah mereka. Iaitulah mereka tu tuan-tuan sekalian, ialah tafsiran kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama tuan-tuan sekalian, iaitulah orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Nombor satu letak. Perkara gaib ni kenapa? Perkara gaib ni kenapa? Perkara yang kita tak nampak dengan mata pandangan. Pandangan mata kita. Sama ada perkara itu sudah berlaku, cerita-cerita dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut, kisah-kisah dulu, dia gaib, kita tak tahu. Malaikat perkhabaran daripada Allah. Perkara-perkara yang akan datang, kita tak tahu. Kematian, kita tahu belaka mati, tapi bila mati, tak tahu. Duana mati, tak tahu. Gaib. Dosa pahala, gaib. Nampak dosa pahala? Tak ada nampak kan? Kalau nampak senang. Mari je surat, duduk dalam ni niat i'tikaf, dengar orang mengajar. Nabi khabar boleh 27. Nabi khabar orang duduk i'tikaf dalam masjid boleh pahala rahmat Allah. Nabi khabar orang yang menuntut ilmu disentiasa didoakan oleh Allah, diminta ampun oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh ikan-ikan di lautan. Perkara gaib belaka. Kenapa? Dah apa kalau nampak? Habis orang kapal laga, kau kapal laga, orang kalau berah habis duk surah sejik belaka. Tak. Benda ni dah nampak perkara gaib. Apa yang berlaku dalam kubur nampak tak? Ada al-ghaib. Tu kan gaib belaka. Apa yang berlaku di mahsyar, gaib. Tak nampak. Apa yang berlaku syurga dan neraka, syurga tu tak nampak, neraka tak nampak. Apa yang ada dalam syurga, tak nampak. Dan hak yang paling besar tak nampak Allah Ta'ala. Nampak tak Allah Ta'ala? Siapa nampak Allah Ta'ala sini? Tak ada. Kan dia orang mengaku? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Hak tak ada ni tuan-tuan sekalian, bila kita tak nampak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni gaib, dan dia Tuhan kita, ya dia Tuhan kita, maka tuan-tuan sekalian, banyak cara kita nak kenal Allah Ta'ala. Ini dia perbahasan panjang dalam ilmu tauhid. Antaranya kita tengok yang menunjukkan Allah Ta'ala wujud tu, dulu kita baca sifat 20 tau. Wujud ertinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada, dalilnya sekalian alam ini. Kidam ertinya sedia, lawannya baru, wajib baru, mustahil baru, wajib sedia. Dalilnya sekalian alam ini. Baqa artinya kekal, lawannya binasa. Kita baca. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Qiyamuhu Ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Siapa 20 sifat tu duk ngapa? Dok ni dak ngapa lah ni? Tanya dak ingat ni. Tuan-tuan sekalian, dalilnya sekalian alam ini. Ada keluar. Dalilnya sekalian alam ini. Dalilnya sekalian alam ini. Tu dalil akal. Yang kita duk tengok terus sekeliling kita ni tuan-tuan sekalian,
Hatta kepada diri kita sendiri pun, tuan-tuan sekalian, bila kita perhati, kita akan nampak Tuhan. Bukan nampak Tuhan dengan pandangan mata dah. Dan kita yakin bahawa diri kita hak lagu ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Dia tak terjadi dengan sendiri. Allah ada Tuhan, ada yang menjadikan dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Tak nampak. Maka tak nampak kita nak sembah mana? Orang kafir, orang Hindu dia buat gini. Orang Buddha dia ambil colok dia buat gini. Nah, ada orang hak dia sembah apa ni, api lagi, duduk kat api, sujud kat api. Nampak? Nah, ada kakak pokok besar dia pergi bawa nasi kuning, ya apa sekali, ayam panggang, ayam putih, apa semua sekali, macam-macam lah. Nah, dia gitu. Hak tu ni pokok besar. Dia sembah. Nah. Maka Tuhan nampak, dah tak nampak. Tuhan nak buat kan? Dah nampak dah buat kan? Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, hak tu hak sesat belaka. Tuhan yang kita tak nampak ni, kita nak buat ibadat lagu mana? Maka tuan-tuan sekalian, kita tak boleh reka ibadat. Sebab kita tak nampak. Ibadat kita buat ni kena perkhabaran atau pemberitahuan daripada Allah. Faham? Kita semayang, kita buat ibadat lah. Kedok kepuas duduk saja rumah mari semayang. Yang kita semayang, kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita menyembah Allah. Dah sabi kabur, pandai-pandai awak lagu tu. Dah kita tak nampak kan? Kalau kita nampak senang pula. Nak buat lagu mana? Macam orang kena Hindu senang dia sikit. Dia duduk macam-macam duduk sepuh depan tu. Tu dia nampak. Kita tak nampak. Bila tak nampak nak buat ibadat kan? Mesti dia beritahu cara. Kalau dia tak beritahu cara, kita tak boleh buat lain daripada cara yang dia beritahu. Tak boleh. Mesti buat dengan cara yang dia beritahu. Baik. Maka yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Kalau hak ni tak ada, habis cerita. Sebab apa? Bila orang tak yakin pada Tuhan, tak yakin pada dosa pahala, tak yakin pada alam barzakh, tak yakin pada alam akhirat, tak yakin ada seksa, ada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sendiri, tak yakin ada syurga, ada neraka, semayang buat apa? Puasa buat apa? Dan maknanya gitu, dia tak akan buat kecuali dia ada. Tu saya tak mahu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian kena faham. Kita mari semayang ni, mari buat apa? Sebab apa tuan-tuan mari semayang? Wah, duduk rumah sejik ramai orang. Ada orang kata, sebab apa mari masjid? Kita pengurusi masjid kena mari lah. AJK masjid kena mari. Tok Imam kena mari. Tok Bilal kena mari. Tu jadi ada. Kita mari bukan kerana kita Tok Imam, bukan kerana kita Tok Bilal. Kalau Tok Bilal tidak kerja ni mari. Kalau tidak mari tu bahaya tu. Sebab ada hak jenis lagu tu. Ada hak jenis lagu tu. Bukan dia mari tu kan dia tugas. Lepas tu dia tanya dia tak tugas ada ni. Bukan sini lah ni cerita, bukan sini. Kalau ada sini lagu tu, minta maaf nak buat mana? Memang kena lah. Dah nak kata mana? Dah. Tapi kalau saya kabur ni, saya tak tahu sini. Saya rakyat tu tegas, saya tak tahu sini. Bukan sini. Tapi ada lagu tu. Ada kata lagu ni dah kisah sejik. Bukan kaya kita. Orang tengah sembahyang, dia baduk basuh kereta lagi. Tu bila duk basuh kereta, duk nyaku kat rumah, garik-garik hari dah. Tak imam dah dia. Bukan kaya kita tugas. Ambil nak. Dia mari sejik tu, dia mari kan dia jadi tak imam. Tak bila. Tak imam dia kat lagu tu. Kan? AJK masjid gitu je kau. Urusi masjid gitu je kau. Ada hari terus mari. Mari. Jangan gitu.
Dia lain kalau kita ada kerja, cerita lain. Nah, kita ada kerja tak boleh nak mari, itu cerita lain. Nah. Dan bila dia tak jadi JK masjid, dia mari tak? Ada, kita bukan fungsi. Kita tak jadi dah JK. Dah hari lah. Padang aku tu. Kan dia apa? Kita mari. Nah, kita kena kita yakin ada pahala. Kita mari, kita yakin kita buat ni sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Kita datang untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Bukan kerana sebab itu tuan-tuan sekalian, ni kena letak. Kalau tidak, ia jadi adat. Faham maksud saya adat? Dia mari tu adat dah semua. Macam kita mari semayang. Ada orang semayang raya. Puasa dak dah. Jangan raya, jangan main semayang raya. Pagi mari. Pakai sesuk macam ada orang lain. Dah sungguh. Puasa dak. Kalau dah mayang pun dak. Tapi kalau semayang raya mari. Mayang lain fardu, jangan sekali. Tak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada hak jenis lagu ni adat. Hari Jumaat dia mari. Hari Jumaat mari. Dah lah, taklah maksudnya kalau hari lain dia nak mari, dia ada kerja. Cerita lain lah. Cerita lain. Tapi tuan-tuan sekalian, dia ceritanya hari lain dia tak ada berasa apa bagi dia. Dia mari pun orang pergi belaka. Kita pergi belaka. Kita pergi juga lah. Bulan puasa. Dah lama dah ni. Bulan puasa. Habis orang puasa. Dia tak tahu dia puasa dia berapa. Sebab orang ada akal belaka. Dia tak akal atas. Maka dia buat ibadat. Tapi sebenarnya dia menganggap ia sebagai adat. Dia tak tahu tujuan dia buat tu. Dia tak tahu dia berlapar dahaga. Dia tak tahu dia tunduk sujud kepada Allah Ta'ala. Dia tahu orang buat gini. Dari kecil lagi dia ajar. Jadi dia tak rasa. Dia ajar begitu saja tapi dia tak faham. Hak ni hak mari. Hak mari, hak tak mari. Jadi kita kena betul. Sebab kita ada Tuhan. Sebab kita Allah Ta'ala janji pahala. Allah Ta'ala janji pembalasan di hari akhirat. Allah Ta'ala janji syurga neraka. Sebab tu kita takut buat dosa. Ni ghaib belaka tu. Beriman ke tak? Tak beriman padang. Beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hak yang paling besar sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa yuqimunas salah. Kalau dia tak akan mari situ. Dia tak pergi yang kedua. Bila dia yakin dengan perkara gaib, dia yakin dengan Allah Ta'ala beritahu walaupun dia tak apa. Dia tahu pula kewajipan dia. Akhirnya dia buat apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Caranya, ibadat yang paling besar ialah as-salah. Wa yuqimuna as-salah. Orang yang belajar bahasa Arab dipanggil yuqimuna ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni yufidu dawam. Maksudnya dia ni buat sokmo semayang. Hak wajib lah. Buat sokmo. Yuqimuna as-salah. Dia tak rasa nak semayang, nak tak rasa tak ada kerja, dia tinggal. Hak tu dia, hak dia tinggal tu berdosa. Hak yang bertakwa kepada Allah. Yuqimuna as-salah. Dia sentiasa mendirikan semayang. Dan yuqimu ni, orang belajar bahasa Arab, dia adalah jamu. Jamu ni maksudnya mereka itu ganti nama ramah. Ganti nama yang ketiga. Ramah. Maksud ramah tu ia semari semayang Jumaat. Mari sejik. Dah tak boleh ke semayang di rumah? Boleh semayang di rumah, sah juga. Ulama-ulama fiqh dia bincang sah semayang di rumah. Tapi nak ayat Nabi SAW sangat berat sehingga Nabi pernah buat ancaman nak bakar rumah orang tak mari semayang Jumaat. Nabi pernah buat ancaman nak bakar rumah orang tak mari semayang Jumaat. Nak ayat berat. Setengah mazhab mewajibkan mari semayang Jumaat.
Oh, cuba kita beramal tuan-tuan sekalian. Beramal sembahyang Jumaat. Kalau boleh kita cuba beramal sembahyang hak wajib, jangan sembahyang di rumah. Jangan sembahyang di rumah. Mari sembahyang masjid. Mari sembahyang, kalau kita duduk kat kerja kita, cari lah. Kalau ada masjid dekat, kita pergi dekat. Kalau ada surau dekat, kita pergi surau dekat. Tak ada juga payah ada musalla, mesti ada musalla. Ajak kawan-kawan kita 3-4 orang berjemaah. Wa yuqimuna as-salat. Mereka mendirikan salat. Salat ni kita tahu tuan-tuan sekalian, selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah, rukun Islam. Maka as-salat. As-salat adalah rukun muslim. Kita duk bilang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Sebelah. Lama orang tanya dah ingat sungguh padan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua as-salah. Mendirikan salat. Iqamatus salah. Tuan-tuan sekalian, 2 ni tak boleh tinggal. Hak ni saya sebut rukun Islam dan dia adalah rukun muslim. Apa maksud rukun muslim? Rukun muslim maksudnya tak boleh bercerai daripada orang Islam. Puasa, orang kalau dah tua, dia tak larat puasa, dia boleh tinggal puasa, dia bayar fidyah. Zakat, kalau dia orang miskin, nak bayar zakat apa? Dia terima zakat, tak payah bayar zakat, dia terima zakat. Haji bagi orang yang mampu, orang tak mampu tak payah pergi. Makna 3 hak ni, 3 ni rukun Islam. Termasuk 2 tadi. Tapi 2 ni tak boleh cerai. 2 kalimah syahadah. Kalau tak ada dalam diri kita, jadi lagu mana? Tuan-tuan duduk mana pun, tuan-tuan duduk di rumah, dalam masjid, ada Tuhan tak? Ada. Tuan-tuan duduk jabat, ada tak? Tuan-tuan duduk pasar, ada tak? Tuan-tuan duduk wakaf, ada tak Tuhan? Hak ni yang jadi lemah kita. Kadang-kadang kita rasa kita keluar je sejik itu, rasa macam tak ada Tuhan dah. Tu siapa situ dalam masjid ni kata, dalam masjid jangan cakap molek sikit. Duk luar tu je popek kata orang lalu. Duk luar sejik. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab dia rasa dalam masjid tu ada Tuhan dan Tuhan tengok dia. Luar sejik, dia tak rasa gitu. Dia rasa macam Tuhan ada, macam tak tengok dia. Hak ni orang panggil pahaman sekular. Dia pisahkan bulan puasa, bulan ibadat. Keluar bulan puasa, tak ada. Rasa macam tak ada. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita tengok ramai orang yang seperti itu. Jangan kita letak dalam diri kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan buang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul daripada diri kita. Yang kedua, sembahyang. Sembahyang boleh. Sembahyang tuan-tuan sekalian, orang yang boleh tinggal sembahyang, orang yang tidak mukallaf. Orang gila, kanak-kanak, orang nyanyuk, tuan-tuan sekalian, tidak mukallaf. Orang tak berakal, orang tidak Islam. Maka tuan-tuan sekalian, hak ni kena ingat. Lagu mana tuan-tuan sekalian, sakit ke lagu mana ke, selagi mana akal tu boleh mikir lagi, wajib atas dia sembahyang. Wajib atas dia sembahyang. Sakit terletang lagu mana pun, hatta boleh mata je kelip, kena sembahyang. Hatta kalau mata dah boleh kelip tapi boleh mikir lagi, hati boleh mikir, maka wajib dia sembahyang dengan hati dia. Tak boleh tinggal sembahyang. Ya, sehinggalah dia, kalau akal dia hilang, dah apa? Habis. Dia tidak dikira mukallaf lagi. Ni dak segong mega ni kembur beruk. Dak pergi sembahyang jemaah. Kembur beruk, dak pergi sembahyang jemaah. Tuan-tuan sekalian banyak. Pergi hospital. Hospital sekarang alhamdulillah mujurlah tuan-tuan sekalian. Dia tiap-tiap waktu dia peringatkan atas sembahyang. Allah bagus. Alhamdulillah. Tapi saya pernah tengok tuan-tuan sekalian, orang pakai pio,
Pakai piyah apa semua sekali. Jarum duduk tangan. Bila ajak semayang kita tak boleh ambil air semayang. Jarum ada tangan. Jadi tak boleh semayang. Dia tu kata tak boleh semayang. Orang segor mega tuan-tuan sekalian. Saya balik daripada Mekah, duduk sebelah dia. Balik murah, balik umrah. Bukan baru ni lah. Cerita sebelum-belum baru ni. Baru ni pun kita tengok ramai juga orang tak semayang. Tu sebelah kita. Ajak semayang tuan-tuan sekalian. Ajak semayang. Dia kata kita tak ada air semayang. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh. Ni balik umrah. Kita tanya dia umrah berapa kali? Umrah kata acak kali dah. Haji 4-5 kali. Last kali tak semayang. Tuan-tuan sekalian bayangkanlah. Semayang paling besar sekali di hari akhirat. Amalan pertama. Yang pertama dia tanya tentang Islam. Bila Islam selesai, dia tanya amalan dulu. Amalan solat dulu. Puasa mari. Nak bela tuang ni. Allah Ta'ala kata mu bagus, mu baik. Tapi kami tidak terima. Mari pula zakat gitu juga. Mari haji tak jadi apa juga. Akhirnya mari semayang. Mari salat. Maka dengan salat tu tuan-tuan sekalian, dengan mula aku menyempurnakan segala amalan yang lain. Maka tuan-tuan sekalian, barulah puasa, zakat, haji tu boleh mari. Baru Allah Ta'ala terima. Lagi mana semayang tu Allah Ta'ala tak sempurna. Kalau tidak diterima oleh Allah, habis amalan lain tak pakai belakang. Tak sekabur lagi haji acak kali pun. Nak royak ni penting tuan-tuan sekalian. Sebab tu kena belajar. Semayang macam biasa ni alhamdulillah dah. Padang kita mana ni? Ni ayat yang ketiga baru ni dah habis lagi. Biarlah tuan-tuan sekalian dah. Kita cerita. Kalau habis seni lah lagi. Tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan tinggal semayang. Apa juga keadaan kita. Dan kena belajar. Masalahnya kita tak belajar. Saya tengok satu kita, alhamdulillah, orang semayang diri ni alhamdulillah lah, boleh tahan sikit lah. Ada orang semayang duduk atas kursi. Saya tengok tak ada apa-apa pun. Dia boleh duduk bawah. Dia boleh rokok. Dia boleh sujud. Tapi sebab selesa duduk atas kursi, dan dia mungkin sakit lutut sikit-sikit. Sakit lutut sikit-sikit, dia duduk atas kursi. Tetap tak sah bayar. Kalau dia memang tak boleh sungguh, ceritalah. Tapi kita tengok, dia molek-molek, ada jalan pergi kat lain molek. Duduk kat lain molek. Tapi bila semayang, duduk atas kursi. Tak kena. Lepas tu kena belajar semayang duduk. Dan kena latih. Jangan buat semayang fardu. Kalau kita molek segar, tak boleh semayang fardu. Rukun dia berdiri betul. Semayang sunat. Semayang sunat tak apa. Tak apa. Cumanya pahala dia kurang sikit. Tapi sekali-sekala kena latih juga. Biar biasa. Apa semayang sunat? Semayang di rumah lah. Kita semayang, tahajud, bangun malam-malam, semayang berdiri, lengah. Kita semayang duduk. Latih ketika kita sakit. Sebab bila kita tak biasa buat, tuan-tuan sekalian, waktu bila kita tengok duduk hospital, dia tak boleh nak semayang. Kadang-kadang setengah orang ni tuan-tuan sekalian, dia nak kalau tak ada piyah tak boleh semayang dah. Ada juga orang lagu tu. Tak semayang. Piyah ada. Sungguh. Ni perangai orang kita ada lagi. Sejadah tak ada. Nak semayang mesti ada sejadah. Nak kena pakai kain pelekat. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah. Kita tak boleh macam tu. Sebab salat ni besar. Sebab tu wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, kamu keluarkan. Kamu belanjakan. Kamu keluarkan. Yakni zakat lah. Mengeluarkan zakat. Zakat bukan zakat terah ya tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Orang yang letak dalam tabung haji tu dia keluar dah. Dia ada kaedah dia sebenarnya. Cuma tuan-tuan sekalian, ada orang dia senang. Dia tak fikir dia dalam bank ni dia ada. Walaupun tuan-tuan sekalian, kita ada berpecah-pecah. Boleh jadi dalam bank ni 10,000. Tak cukup lagi 10,000. Tuan-tuan kena kira. Kena kira untuk cukup haul dan nisab. Duit ni dari tarikh berapa hari bulan. Dan kena ikut tahun Qamariyah.
tahun Islam lah. Tahun Islam. Dia zakat ni dia kira tahun Islam. Okay, tahun Islam. Cukup setahun. Setahun dia panggil haul. Okay, haul mana cukup setahun. Nisab jumlah. Jumlah tu tuan-tuan kita tanya. Saya pun tak tahu juga. Tanya. Dia kadang-kadang berubah. Sekarang ni berapa belas ribu tak tahu. Pergi kat Maidang tanya. Maka tuan-tuan sekalian ingat. Kita wajib keluar zakat. 10,000 dalam ni tak boleh keluar lagi. Sebab 10,000 dalam ni tak cukup. Tapi kita ada bank lain. Kadang-kadang kita pakai ngelak. Kata, ni tak ikut lagi. Tegi ni ada 10,000, dah ikut lagi. Bank ni 10,000, dah ikut. Mu ada 30,000 lah. Tapi dia kira dia ada 5,000 je. Dalam bank dia ada 100,000. Dalam bank ni ada 5,000. Wajib dikira 5,000 ni. Bila cukup haul. Sebab apa? Dia kena kira dengan ada dalam tabung haji. Nampak tak? Tabung haji 100,000. Maknanya ada 100,000. Ini 5,000. 5,000 dia ikut. Tapi bila capur dengan tabung haji dia 100,000, capur 5,000, 105,000, maka dia kena keluar juga. Lepas tu tuan-tuan sekalian, zakat ni benda besar. Lepas tu selepas Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, berlakunya peperangan Riddah zaman Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tahu sebab apa? Satu, tak mau keluar zakat. Dia masih lagi semayang. Dia masih lagi pergi haji. Tapi dia tak mau bayar zakat. Sebab ni bayar zakat ni buat keluar. Zakat ni tuan-tuan sekalian, kita buat keluar hak kita. Bukan kerana kita buat keluar, dia kerja dengan kita. Dah ke mana? Ke tuan-tuan buat keluar zakat tu kerana dia kerja dengan kita? Dah, kita buat kerja semua sembah tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita kena keluar zakat ni beri kepada dia. Pada orang miskin lah. Ada asnaf yang lapat. Sini ramah tak? Orang kampung Telaga. Orang miskin. Orang kampung saya dah aman. Kampung sungguh saya cek. Alhamdulillah. Saya cek. Sini orang PKK kena pergi cek. Dia betul tuan-tuan sekalian. Bukan cek tu bukan cek kita nak. Kita kena cek. Bila kita cek tuan-tuan sekalian, kita tengok kemiskinan dia. Adakah dia ni layak terima zakat? Wajib kita beri dia. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia tak layak terima zakat. Bukan kampung saya ni. Kampung saya memang orang. Ada satu ketika dua orang. Betul lah saya cerita. Satu ketika saya cek dua orang. Saya tanya. Dua orang ni. Siapa dia? Dua orang. Kita pun tengok. Dia memang layak terima zakat. Dia memang layak terima zakat. Dia kerajaan dia ada tetap dah tuan-tuan sekalian. Dia ada tetap dah. Berapa pendapatan yang layak terima zakat. Kita pakai tu lah. Tapi bila kita terima tuan-tuan sekalian, kita ni ingat. Jangan kita terima dia. Dah orang beri, aku ambil ya. Dah. Jangan main. Sebab kadang-kadang orang tak tahu duit kita. Orang tak tahu harta kita. Orang mana tahu harta kita. Dia tengok kita tak rok. Ada seorang hamba Allah meninggal dah. Bagus sungguh tuan-tuan sekalian. Ni cerita kapal ambil juga. Kita nak beri dia, tak ambil aku ada duit. Kita tengok dia duduk rumah PPRT. Dia bukan PPRT, rumah dia sendiri, tapi wak kecil rumah dia. Bila kita nak beri zakat, dia takut tak ambil. Aku ada pitih dia. Memang kita tengok dia, Allah, nampak macam nak rok dah dia takut dia pitih, dia tak rok. Tu cara dia hidup dia gitu. Tapi dia bila nak beri zakat, dia takut ambil zakat. Ni dia faham. Dia faham. Sebab dia takut dia pitih. Si pandang aku ada. Jadi aku tak mau terima. Walaupun orang tengok tak rok. Kita jangan duk fikir, ni cerita tuan-tuan sekalian, minta maaf. Saya sebut, seorang orang kaya, kontraktor. Senang sebut, kontraktor ni kaya senang. Dia ambil duit zakat. Dan ada orang khabar ke dia kata, mu tak layak terima duit zakat. Dia kata, aku dah buat makan. Air raya aku bagi ke budak-budak ya. Tengok, tuan-tuan sekalian. Jangan. Dia zakat tuan-tuan sekalian, tak semesti kita ambil, tak semesti kita guna buat makan. Apa saja kita buat, kita tak boleh layak, tak layak terima dah. Lapang asnaf. Kena ingat malik. Kalau orang nak beri zakat kita cek diri kita dulu. Kalau kita tak layak, jangan ambil. Dan orang yang nak beri zakat, amin. Orang yang ada, kalau kita sini, kalau dalam zakat, MPKK dia kata. MPKK dia kena tahu. Bila nak beri zakat, kena tahu. Layak tak tu? Kalau tidak, dia berdosa dengan Allah Ta'ala. Orang sebab dia tahu.
orang ni tak layak terima zakat, tapi dia beri zakat, maka tak layak. Dia yang menentukan pula. Dia tentu, ni anak-anak aku. Boleh, anak beranak aku. Bukan kita bagi zakat ni. Yang tentukan asna zakat ialah Allah Ta'ala. Kan kita. Tuan-tuan sekalian, jangan ngelak. Biar tuan-tuan sekalian. Tu. Biarlah berapa ratus riyal ya, kalau boleh pun. Boleh apa tu riyal setahun? Boleh 1,000 riyal setahun? Tak boleh tuan-tuan sekalian. Tapi dok maruk kita. Dok boleh 400, 500 tu dok lalu je. Dok jadi kaya, dok jadi miskin. Kalau kita layak tuan-tuan sekalian, ambil lah dan tuntutlah. Faham tak maksud saya? Maksudnya dia layak, tapi orang dakwi ke dia. Ini satu hal juga. Maka dia layak untuk pergi kabur. Aku ni orang yang layak, tak ada menapa-menapa, pergi tutup. Itu adalah hak dia. Kalau orang tak beri, orang tu berdosa sangat besar, menghalang dia. Jadi tuan-tuan sekalian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan, yakni mereka keluarkan zakat. Maka ni dua. Ada lagi. Kita berhenti sini tau. Ke nak sambung? Saya dah kasih mana ni? Dah. Jadi kita berhenti sini. Saya ayat malam ni. Dah apalah. Dah apa? Kita belajar. Saya kan bodoh dah 2 minggu lepas. Ni. Ada lagi. Teka bodoh minggu lepas. 2 minggu lepas. Orang Telaga mulut dia besar sikit, tapi mulut besar pun dia tak lihat. Dia kena tuang gini juga. Kena tuang gini juga. Kalau kita, dia akhirnya kecil keluar. Nampak? Tu orang panggil titisan ilmu. Titisan ilmu tu dia dah masuk molek kan. Ada orang galak nak belajar banyak kan. 3-4 kitab semalam. Dah 3-4 jam. Kawan tidur tengah tu. Tak boleh benda satu. Jadi tak ada faedah tuan-tuan sekalian. Ke mana? Tak apa, kita belajar sikit. Hak yang sikit ni kita beramal, insya-Allah. Kita beramal sama-sama insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah. Sekadar tu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jika ada soalan silakan. Bismillah. Tak ada tak ada sekadar itulah. Wallahu a'lam.